terdengar orang berlari dengan lajunya dekat sebelah tingkap. Okay guys, kembali lagi kita dalam rancangan Sumijan Stories. Okay, hari ini kita ada jemputan istimewa. Okay, Encik Hairi ya. Wow. Okay, dia hari ini dia akan kongsi cerita seram dia pada kita hari ini. Kita pun tak tahu apa cerita dia. Tengoklah apa cerita yang akan share hari. Okay. Dah ready dah Hairi? Okey, Ready ya? saya bersedia. Okay, baik. Kalau macam tu, kita mulakan dengan kisah kita dalam rancangan Sumijan Stories. Silakan. Assalamualaikum. Salam. Nama aku Hairi. Aku akan kongsikan cerita aku, pengalaman aku sendiri sebagai seorang yang pernah mengalami gangguan mistik lah. Okay. So cerita dia bermula masa aku sambung further study. Okay. Aku 18 tahun masa tu. Kamu study mana? Sambung study dekat college swasta. College tu dekat Tanjung Agas Polis. Ya, baik. Okay. So masa tu aku umur 18 tahun. Okay. Pengalaman pertama aku sambung study adalah di mana masa tu Okay, aku skip terus lah. Kau tak nak cerita banyak pasal tempat belajar tu. Okay, semuanya okay, tak ada masalah. Cuma ada satu masa tu di mana aku tengah buat revision lah. Okay, tengah nak masa esok tu ada quiz. So malam sebelum quiz tu aku ada buat revision sikit lah berkenaan dengan subjek tu. Okay, nak dijadikan cerita, meja aku study tu bersebelahan dengan tingkap. Okay, pada masa tu sem pertama. Ni dalam asrama kau ke atau dalam asrama? Okay. Okay, aku tinggal dekat asrama lah masa aku sambung study tu. Okay. Aku masa malam tu lebih kurang lewat malam lah, 12:30 malam ke 1 pagi macam tu. Okay, baik. Dalam bilik tu kami tinggal berdua. Okay, aku dengan aku punya housemate lah. Okay. Dia tengah tidur. Dia tengah tidur dengan kusyuknya. Dia tak ada apa-apa masalah. Sepanjang malam tu pun aku tak expect akan ada apa-apa masalah. Dan college tu pun aku tak dengar apa-apa cerita yang menyeramkan sepanjang aku berada dekat situ. Untuk sem pertama lah. Untuk sem 1 tu aku tak expect lagi satu pun. Aku kalau ada dengar cerita-cerita mistik tu nak hiraukan, aku nak jadikan benda tu bukan kebiasaan untuk akulah. Okay. Okay, faham. Okay. Tempat aku tinggal dekat asrama tu dia bertingkat lah, bangunan bertingkat. Okay. Dia macam lebih kurang macam flat lah. Aku tinggal dekat tingkat 4. Okay. 1, 2, 3, 4. Tingkat 4 adalah tingkat yang paling tinggi lah. Okay. Masa aku tengah buat revision, tengah study, semuanya tak ada masalah. Tiba-tiba aku dengar pintu bilik aku diketuk. Okay. Pintu bilik aku diketuk. Aku expect mungkin housemate aku yang lain lah. Tapi sebabkan aku fokus nak belajar, aku tak hiraukan ketukan tu. Sebab aku expect diorang, kawan-kawan aku ni nak buat prank lah. Okay. So aku just hiraukan. 5 minit selepas tu pintu tu diketuk dengan lebih kuat dan lebih tegas. Tapi bila ketukan tu dibuat, tak ada dengar bunyi memanggil. Tak ada orang panggil, just bunyi ketukan macam biasa. Macam penghajur pun ada lah. Betul. Okay. Aku expect
still lagi expect yang diorang akan buat prank. So aku tak hiraukan. Okay. Tapi yang peliknya, ketukan tu dibuat, kawan aku yang tidur tu Tak bangun? tak bangun. Oh, tidur mati ke? Tidur mati. So, aku masih lagi nak fikir yang semuanya okey pada malam tu. Aku just hiraukan. Okay. Okay. Then, beberapa momen selepas insiden tu jadi, aku dengar ada orang berlari. Koridor ke apa? Bukan dekat koridor, tapi dengar orang berlari dekat tepi tingkap aku. Kau tingkat 4? Aku tingkat 4. Tapi aku dengar orang berlari dengan lajunya dekat sebelah tingkap aku. Kau tak ada balkoni ke tak ada kan? Tak ada balkoni. Dia just, kalau macam kau jengah tingkap, Memang kau terjun, mati. Memang tak ada apa lah. Tak ada apa. Tak ada lah. Betul. Kau jengah, tengok bawah memang tanah. Nampak bawah sekali. Betul. Kalau tak ada balkoni masa tu, tak ada zinc yang menutup ruang-ruang balkoni macam tu, tak ada. So benda tu dah buat aku cuak. Macam mana kau confident yang kat luar? Sebab macam aku kata, kau duduk tepi tingkap, aku faham. meja aku tepi tingkap. Dan bunyi larian tu betul dekat sebelah telinga kiri aku. Okay. So memang aku yakin bunyi larian tu adalah bunyi dekat luar tingkap. Aku dah cuak gila. Serius, aku cuak gila. Aku tak berani masa tu. Aku tak berani. Aku memang overthinking. So once bila dengar bunyi macam tu, aku nak jengah keluar. Tapi siapa yang berani? Yalah. Sebab aku jenis yang bukan berani. Aku takkan jengah luar. Aku takkan jengah luar. Aku tutup tingkap tanpa menoleh ke mana-mana arah. Okay? Yang kau tengah pandang depan, kau just tutup je tu. Betul. Okay, faham. Aku toleh ke tepi. Maksudnya aku tak nak terpandang ataupun expect akan ada benda-benda yang memandang aku. So aku just biar aku tutup tingkap. Aku tutup tingkap then aku terus berselubung lah. Kita orang katil dah boleh ke? Okay. So kawan aku ni dia tidur katil belah atas. Okay. Sebab dia besar, dia tidur kat katil atas. So aku kecil. Patutnya atas tu yang besar bawah. Tak apa. Silakan teruskan terus. Cerita aku. Okay, faham. Yang besar dia dia kat atas, kau kat bawah. Dia besar, dia kat atas, aku kat bawah. So rationalnya bila orang besar dia cepat panas tau. Masa tu kita orang tak ada kipas ceiling. Macam mana? Kita pakai kipas dinding. Memang tak dapat lah. So bila diorang orang besar ni dia cepat panas. Dia kuat peluh. So dia akan lebih dapat banyak angin daripada kipas. So aku mengalah aku duduk bawah. Kipas tu betul-betul tala kat atas lah. Betul. Okay. So risikonya bila ada gangguan misteri, orang yang duduk kat katil bawah ni yang akan melalui sebarang bentuk kemungkinan. Okay, nasib aku memang tak baik masa tu. Aku tak tahu apa, aku tak ada buat apa-apa. Langgar pantang tak ada? Tak ada, aku tak percaya benda-benda pantang semua. Tapi mungkin nasib tak baik lah. Mungkin aku just expect semuanya okey dan aku anggap benda ni semua pelajaran lah untuk aku. Okay. Kita kena percaya at least benda-benda tu memang ada. Okay. Cuma kita jangan tak so. Betul. Fikir selepas daripada kejadian bunyi orang berlari tepi tingkap tu selesai, aku selubung, benda tu akan habis kat situ. Sebenarnya aku salah. Okay. Selang beberapa momen juga selepas tu, bunyi ketukan pintu ketiga aku kedengaran lagi sekali. Okay. Ni kali lagi kuat lah. Masa pertama dengan kedua aku expect kawan aku buat prank. Okay, kali ketiga sebab aku tahu benda tu baru saja berlaku, aku tahu yang ketukan ketiga itu bukan daripada kawan-kawan aku. So benda tu lagi menguatkan firasat aku untuk jangan respon apa-apa
kecuali kau terus berselubung dan baca apa-apa ayat ataupun surah yang kau tahulah. Okay. Cerita tu tak habis kat situ tau. Okay. Aku tak tahu macam mana. Semakin aku fikir untuk lupakan benda tu, semakin benda tu mengacau aku. Okay. Kejadian seterusnya adalah pada waktu tu, aku dengar pintu bilik aku dibuka. Tapi pintu kunci. Pintu tak dikunci. Pintu tak kunci. Pintu tak kunci. Sebab itulah at the first place aku fikir kalau betul kawan aku nak prank, dia ketuk, dia boleh buka pintu. Betul? Tapi ni dia ketuk, dia tak buat apa, tak bagi apa-apa respon kecuali macam dia just nak aku fikir dia ada. So aku fikir dia dah buka pintu, aku tak tahu nak buat apa, aku tak tahu nak pergi mana. Aku terus berseru. Okay, bunyi pintu bilik dibuka, ada bunyi tapak kaki. Tapi aku rasa, firasat aku benda tu memang datang ke arah. Okay. Then seterusnya, bila aku sedar benda tu semakin menghampiri, aku masih lagi dengan tubuh aku yang kaku, cuba nak keraskan diri, baca. Beberapa saat selepas tu, aku dengar ada bisikan, jangan tidur dulu. Jangan tidur dulu Jangan tidur dulu. Kena kat aku mengeletar lah. Aku tak tahu nak buat apa. Itu memang kau memang dah pucat aku lah kata. Aku memang tak tahu nak buat apa. Aku tak gerti nak react macam mana sebab itu adalah pengalaman pertama aku. Aku tak biasa dengan benda macam tu. Jangan tidur dulu. Dia cakap benda tu sekali, sayup je. Macam main-main ganggu pun ada juga. Betul. Okay. Then, aku tetap dengan apa yang aku buat. Aku keraskan diri. 5 minit selepas tu, benda tu dah hilang. Okay. Aku beranikan diri juga sebab aku kena fikir sampai bila aku kena buat macam tu. Sampai satu tahun aku rasa macam benda tu dah tak ada. Aku bangkit dari selubung, benda tu tak ada. Pintu masih tertutup. Tapi tak ada dengar bunyi tutup pun. Tak ada. Aku tak tahu kalau benda tu betul-betul berlaku ataupun hayalan aku saja. Tapi kalau nak diikutkan hayalan, kejadian yang berlaku tu memang terasa sangat-sangat real. Okay. Kejadian ni aku tak pernah cerita kat siapa-siapa. Kecuali hari ni aku share dengan okay. Cerita dia simple tapi bagi aku sangat mendalam dan sangat terkesan. Aku sampai ke hari ni fikir tentang kejadian ni. Kau demam tak? Esokan harinya ke ataupun? Aku demam. Cuma aku benda tu macam aku trauma lah. Trauma akan kejadian sebab benda tak pernah berlaku dalam kehidupan aku. Dan benda tu kali pertama dan sangat bagi kesan yang dalam lah. Sekarang aku fikir benda tu. Dan itulah dia. Aku tak tahu kenapa kejadian tu boleh berlaku kat aku masa tu. Sebab aku tak fikir aku ada buat apa-apa perkara yang boleh mendatangkan benda tu. Mungkin aku cuma tak bernasib baik sajalah. Nasib kau tak baik lah kau. Mungkin ngam-ngam benda tu lintas kat situ. So dengan cara yang kau tak layan tapi mungkin benda tu macam dah boleh dapat tangkap. Kau ada respon kan. So benda ni kalau kita kena gangguan ke apa, selalu orang kata buat tak indah kan. Kita jangan ada respon, jangan tegur. Kalau ada bau, wangi malam-malam, jangan tegur kan. Selalu orang tua cakap. Mungkin, tapi tak tahulah. Nasib dia tak baik lah kan. Benda nak jadi. So, guys, macam mana korang punya feedback berkenaan dengan cerita ni? Pada aku, kalau kena dengan aku, seram. Yalah, dengan keadaan kawan kau tidur, dia tengah study, tiba-tiba ada bunyi orang kacang. Lepas tu, yang paling seram tu,
Yang kali ketiga tu, pintu tu buka tu. Kita pula dalam keadaan selubung. Nak buka, nak tengok pun takut kan. Tak nak nampak benda tu. Lepas tu, kita dapat rasa benda tu datang kat kita. Siap kat tepi telinga dengar. Jangan tidur lagi. Oh, kena dengan aku rasa kencing kat situ. Okay guys. Aku rasa setakat ni je. Kita punya cerita daripada tamu jemputan kita untuk hari ni. Khairi nama dia ya. Kalau korang suka cerita ni, boleh tekan button like. Lepas tu boleh share. Jangan lupa subscribe dan komen. Kalau korang ada feedback, apa yang negatif kita orang betulkan, apa yang positif kita ambil kredit ya. Okay. Terima kasih gang. Sekali lagi kembali kita nanti dalam rancangan Bijak Stories.